Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fakkihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, para jemaah yang dikasihi, ibu-ibu yang disayangi, dan semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Untuk permulaan dan memulakan bicara, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriyah kepada semua yang hadir pada hari ini. Tahun Hijrah yang kita raikan 1444 Hijriyah. Maknanya perjalanan lebih kurang plus minus perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah berhijrah ke kota Madinah telah berlalu 1444 Hijriah. Dan hari ini kita masuk waktu maghrib ini 1 Muharram. Tadi sebelum maghrib kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah kita adalah dalam bulan yang haram. Masuk dalam bulan Muharram pun dalam bulan yang haram. 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran dinamakan sebagai bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga 1 bulan yang berlainan iaitu bulan Rajab. Maknanya 4 bulan yang Allah SWT sebut sebagai bulan haram. Haram untuk apa, Ustaz? Haram untuk melakukan peperangan pada zaman Rasul SAW. Haram untuk kita bermusuhan. Haram untuk kita melakukan kezaliman. Dan ini dinamakan sebagai bulan-bulan suci untuk kita mempertingkatkan ibadah, banyakkan beramal soleh. Jadi hari ini kita masuk dalam 2 hari yang hebat. Bulan Muharram masih lagi dalam bulan suci, dianjurkan banyakkan amalan dan berdoa. Masuk dalam bulan hijrah, iaitu meraihkan tahun penghijrahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1444, tuan-tuan. Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah terlalu panjang perjalanan dia. Dan sekarang ini syukur kepada Allah, kita dah mulakan akhir tahun tadi dengan berdoa, kita mulakan awal tahun juga dengan berdoa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mudah-mudahan 1444 Hijriah ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang semalam, insya-Allah. Tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya akan berkongsi sepotong ayat Al-Quran. Rasanya ada dipaparkan di skrin kanan dan kiri. Betul tak? Ada? Ada, insya-Allah. 1 ayat Al-Quran ini sahaja yang akan saya kongsikan. Dan kita akan kupaskan sedikit sebanyak pada malam ini. Tuan-tuan bawalah pulang. Sekurang-kurangnya dapat manfaat pada malam ini, insya-Allah. Saya nak kupaskan ayat 218 di dalam surah Al-Baqarah. Dan saya akan pecahkan kepada 5 poin yang boleh kita bawa pulang pada malam ini. Jadi maknanya bawa pulang, kalau dah balik, tadi aku pergi Masjid Al-Iman, apa yang kamu belajar? Mungkin orang ingat, tadi ada baca doa. Tapi hari ini lebih daripada doa, sekurang-kurangnya kita dapat 5 poin ini dan kita dapatlah pengajaran, insya-Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan ayat 218 yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah
wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Satu ayat. Bila kita tafsirkan ayat ini, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, walladzina hajaru, mereka yang berhijrah, wajahadu, yang berjihad, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila kita baca ayat ini tuan-tuan, okey, dah fahamlah Ustaz. Kita tengok aja, kita dah faham ayat ni, kita dah faham terjemahannya. Tapi rupanya bila kita mengkaji dalam dan kita boleh kupaskan ayat ini, mengandungi makna yang sangat mendalam. Dalam ayat ini Allah SWT telah mengatakan, pertama yang saya nak kupaskan, poin pertama, innalladzina amanu, sesungguhnya bagi mereka yang beriman. Siapakah mereka yang beriman? Mungkin bila kita tanya, siapa mereka yang beriman? Saya beriman Ustaz, saya salat. Saya beriman Ustaz, saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beriman, saya melaksanakan ibadah. Saya beriman, saya berpuasa. Tapi di dalam surah Al-Anfal, dalam surah yang lain pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan ciri-ciri ataupun kriteria siapa mereka itu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kriterianya. Dalam surah Al-Anfal, Allah firmankan ayat kedua yang berbunyi, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah SWT katakan, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah, ciri pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hati mereka akan bergetar. Sebut aja nama Allah, hati mereka akan bergetar. Tuan-tuan, dulu bila kita imbas kembali 30-40 tahun dulu ketika bercinta dengan isteri, betul tak? Tengah bercinta dengan isteri dulu 30-40 tahun dulu, Ustaz, ingat balik Ustaz, saya kenal dengan dia. Saya tak kenal dia Ustaz. Ada orang jodohkan pergi majlis kahwin, dia tengah rewang-rewang, saya tengok cantik, dapat tahu adik kawan saya. Dulu kan gitu kan, kenalannya macam gitu, betul tak? Zaman sekarang kalau kita nak pilihkan anak kita, dia tak nak. Betul tak? Dulu saya tak kenal Ustaz, saya ni pemalu. Kawan saya kata, kau nak kenal tak dengan adik aku? Mana? Tu tengah rewang, tu tengah cuci. Oh, boleh tahan juga, kenal-kenal Ustaz. Dating pertama dekat kebun bunga Ustaz. Tahu nama dia Joyah contoh. Joyah Ustaz. Lepas tu bila dah jatuh cinta tu, bila lah pulang daripada rumah tak boleh tidur Ustaz, teringat-ingat si Joyah. Bagaikan Abang Jamil mencintai, suka dengan isteri yang ketiga kan. Baik ada makna tu, tengah tidur terbayang Sarimah kat sebelah. Betul tak tuan-tuan? Bila kita dah mencinta, dah suka, sebut aja nama dia, terlintas nama dia dekat radio ke. Tengok Kasim Selamat kan, bila dah suka sangat dengan radio tu kan. Betul tak? Perempuan tu Sarimah dengan radio, enaknya. Bila dah cinta, dengar nama, dengar suara tuan-tuan, kadang-kadang tak nampak orang, nampak rumah pun jadilah. Betul tak? Ini yang Allah SWT tengah sebut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu ciri pertama adalah bila disebut nama Allah, terus bergetar hati dia. Kenapa bergetar? Sama ada merasa takut, sama ada merasa rindu, sama ada merasa sayang, sama ada nak buat segala yang diperintahkan, nak berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu martabat dan maqam yang tinggi, bukan mudah untuk mencapai. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ada orang yang membaca ayat suci Al-Quran, boleh bergetar hatinya menitiskan air mata.
Sebab itu juga kita lihat bila tiba-tiba orang tengah relax-relax, bila disebut nama Allah, kau dah solat belum? Belum solat lah. Terus, jom cari tempat solat. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, bila kita keluar, kena keluar dengan kawan-kawan yang ingatkan kita tentang solat, itu kawan yang baik. Tengah keluar, tiba-tiba dia kata, kau dah sembahyang asar belum? Alah belum, astagfirullahalazim. Jom kita cepat-cepat cari. Pasal apa? Ibadat tersebut terkait dengan Allah. Bila disebut tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati dia rasa takut. Aku belum laksanakan tanggungjawab tersebut. Bila nak pergi beli makanan tuan-tuan, nak beli makanan, halal ke makanan ini? Halal ke tidak? Sebab apa? Kerana ada kaitan pemakanan dengan hukum syarak yang Allah telah letakkan. Itu namanya orang yang beriman. Dia tak ada, bedal ajalah, beli, belakang cerita lah, dah lapar ni, bismillah ajalah. Bismillah pun kalau yang depan tu daging sop khinzir, tak boleh juga tuan-tuan. Betul tak? Alah makan ayam aja pun bukan daging khinzir. Ada anak-anak yang dia tak tahu, bila dia nak makan, dia tak kisah halal haram. Alah, aku beli salad, dalam dia ada ayam aja. Tapi ayam tersebut adakah disembelih dengan sembelihan nama Allah? Dia ingat bila kita kata yang haram adalah daging khinzir, maknanya dia ayam totally semua boleh makan. Tapi ayam yang dibenarkan makan adalah ayam yang sembelihan dengan nama Allah. So bila nak makan, halal ke ayam ni kedai yang kau beli ni? Persoalan demi persoalan. Kenapa? Kerana takut apa yang masuk ke dalam tubuh badannya dimarahi oleh Allah SWT. Idza dzukira, bila disebut nama Allah, dia akan bergetar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama. Sayyidina Abu Bakar, dia mempunyai hamba sahaya, hamba abdi, maknanya dia punya penolong, budak dia. Bila satu ketika Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang terlalu lapar, tuan-tuan. Macam sekarang kita duduk ni pun keroncong-keroncong juga kan. Ustaz, mudah-mudahan janganlah lambat-lambat nanti Ustaz. Perut ni dah keroncong, betul tak? Jadi bila Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan lapar, pulang ke rumah, hamba abdinya menyediakan juadah di depan Sayyidina Abu Bakar. Tanpa berfikir panjang, kerana terlalu lapar, dengan lafaz bismillah dia makan. Bila dia makan, syukur dah kenyang, teringat untuk bertanya balik dengan hamba sahaya dia. Panggil. Boleh aku tahu tadi yang jamuan yang kau sediakan, kat mana kau beli? Sedap, dia kata. Wahai tuanku, iaitu Sayyidina Abu Bakar, wahai tuanku, sebentar tadi saya pergi ke pasar di kota Madinah. Di sana, sampai ke pasar, saya terjumpa orang yang berhutang dengan saya. Maknanya dia terjumpa seorang yang hutang dengan si hamba saya ni. Hamba abdi ni dia kata, dulu sebelum aku masuk menganut agama Islam, sebelum aku masuk Islam, aku adalah seorang tukang telik. Tahu tukang telik? Telik nasib. Cek, nasib, fortune dan sebagainya kan. Jadi sebelum aku masuk Islam, aku tukang telik. Jadi orang-orang daripada kaum aku akan jumpa dan aku menelik nasibnya. Sekali tadi aku pergi ke pasar, terjumpa dengan orang yang pernah aku menelik nasibnya. Orang itu hutang belum bayar lagi. Hutang menelik ni belum dibayar, dia punya khidmat dia belum bayar. Jadi dia kata, aku memang cari engkau dah lama sebab telikkan kau tu betul, kata dia. Maknanya dia telikkan kau tu betul. Jadi dalam masa yang sama khidmat kau pun aku belum bayar. Dengan ini aku menghadiahkan kelebihan yang ada, termasuk jamuan yang diberikan kepada hamba abdi tadi. Jadi tuan, jadi saya balik, tuan adalah Sayyidina Abu Bakar, tuan adalah orang yang baik. Jadi saya nak rasa kongsi rezeki dengan tuan. Sayyidina Abu Bakar memakan. Terus Sayyidina Abu Bakar bila dengar cerita dia, keluar daripada rumah, dikorek mulutnya. Dikorek anak tekaknya, tuan-tuan. Bukan tahnik lembut. Ini korek anak tekak yang bergerak. Dikorek dan dicubur, dimuntahkan. Selagi mana dikorek lagi. Sehingga para sahabat yang ada di situ jalan tengok, kenapa dengan Abu Bakar? Sakit ke dia? Dikorek. Sampai sahabat tanya, wahai Abu Bakar, kau okey ke tidak? Sayyidina Abu Bakar korek sampai keluar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tadi aku telah dijamu dengan makanan daripada hasil jahiliyah.
Maknanya dia jamu makanan hasil daripada jahiliyah. Daripada peristiwa yang berlaku dahulu kerana menelik adalah berlaku syirik. Jadi daripada rezeki tersebut aku makan. Dan aku takut nanti menjadi darah daging pada tubuh badan aku. Dan apa yang aku akan jawab di mahkamah Allah. Dan apa yang aku akan jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Saidina Abu Bakar kerana ketakutan maka dia mengorek dan kerana dia mengingat bila mengingat akan benda yang halal haram mahupun mengingat Allah maka dia merasa takut. Termasuklah orang yang menyebut yang beriman ini yang kategori pertama menyebut nama Allah bergoyang hatinya termasuklah nama-nama Allah yang Al-Asmaul Husna yang mempunyai 99 nama. Tuan-tuan, kalau 99 nama tu tuan-tuan faham daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai habis. Tuan-tuan boleh ambil salah satu daripada nama Allah itu untuk dijadikan amalan mengingati Allah serta berdoa kepada Allah. Allah kata doalah kepada aku dengan nama-nama aku yang indah. Contoh tuan-tuan nak rezeki, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, kurniakanlah aku rezeki. Tuan-tuan kurang kasih sayang, ya Rahman, wahai Tuhan yang memberikan kasih dan sayang. Baca. Kalau saya ni pemarah ustaz, sikit aja naik angin, sikit aja naik tanduk. Ya Latif, wahai Tuhan yang maha lembut. Lembutkanlah hati ini, lembutkanlah marah ini, redakanlah, datangkanlah kesabaran. Ada nama-nama Allah itu, bila disebut, maka bergetar hati mereka. Ini adalah orang yang beriman ciri pertama. Kemudian surah An-Anfal tu Allah kata apa? Wa idza taliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, dengar ayat-ayat Allah, makin tinggi dan makin tingkat iman mereka. Macam hari inilah, bukan senang. Majlis dekat Masjid Al-Imam pukul berapa? Mula pukul 6. Allah, aku kerja. Kena pula cuaca hujan lebat tuan-tuan. Hujan lebat, kerja, nak bergegas daripada tempat kerja, nak pulang ambil ahli keluarga, nak datang, perlukan mujahadah. Padahal dah balik, tak apalah buat kat rumah aja. Perlukan mujahadah untuk hadirkan diri tuan-tuan yang telah Allah pilih untuk mendengar ilmu. Yang hari ini kita dengar ilmu bukan berbual daripada saya sahaja. Ilmu yang dipetik daripada ayat suci Al-Quran, bila dengar makin tambah imannya. Sebab para ulama telah bersepakat bahawasanya iman ini yazid wa yanqus. Iman ni dia naik dan dia turun. Dia naik dan dia turun. Macam roda juga. Jadi bila kamu nak mempertingkatkan keimanan kepada Allah, hendaklah kamu datang dan hadir dalam majlis-majlis ilmu untuk menaikkan keimanan kita. Kita mulakan tadi dengan berdoa, kita tutup dengan tahun baru, akhir tahun dengan doa, mula dengan doa, duduk mendengar ceramah. Sekurang-kurangnya bila kita mendengar, dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah, dan ini yang dinamakan apabila mereka wa idza taliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dengar tentang ilmu agama, makin dia nak dengar. Itulah akan tandanya tingkatnya iman kita. Tapi kalau tiba-tiba tengah buka radio, kena pula channel dengar ilmu agama, alah, malaslah, tukar channel lain. Something wrong dengan kita. Ataupun, jomlah datang kelas agama. Tengoklah nanti macam mana. Kau pergi dululah. Rasa malas, rasa letih, maknanya iman kita tak nak cari untuk meningkatkan keimanan. Orang yang suka, ada majlis, ada ibadah beramai-ramai, ada salat berjamaah. Inilah dia yang dinamakan sebagai kategori bila mendengar kalimah Allah, bila mendengar ayat-ayat Allah, maka imannya semakin meningkat. Semakin semangat untuk buat kebaikan. Macam tadi, kita dah habiskan tahun 1443 Hijrah. Dengan kita muhasabah balik, ya Allah, banyak juga dosa kita buat. Tapi sekarang ni kita nak mulakan tahun baru, fresh start. Dengan pengharapan agar Allah bersihkan segala dosa-dosa kita. Fresh start.
Dan kemudian kita nak mulakan langkah kita, perjalanan kita, kita tak tahu sama ada kita boleh complete ke tidak 144 Hijriah ni sampai tahun depan. Tak tahu. Tapi inilah fresh start. Kerana apa? Kerana kita nak tingkatkan iman, kita nak naikkan keimanan kita di sisi Allah. Ini kategori orang yang beriman. Dan di akhir ayat itu Allah kata apa? Zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. So 3 ciri orang beriman. Ciri pertama adalah bila dia mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala, bergetar hatinya. Ciri kedua, bila dengar ayat-ayat Allah, makinlah meningkat. Bila kita kata, okey, dalam bulan Muharram ni ada amalan-amalan yang boleh kita tingkatkan. Contoh, kita puasa sunnah pada hari Tasu'a dan hari Ashura contohnya. Hari Ashura adalah sunnah, hari ke-10 Muharram. Nabi tambah lagi satu hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Kenapa Ustaz? Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam mafhum kepada umat Nabi. Nabi kata, kita puasa pada 10 Muharram. Orang-orang Yahudi datang. Mereka mengatakan, Ya Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita daripada golongan Nabi Musa lebih berhak puasa pada 10 Muharram. Pasal apa? Sebab Nabi Musa dah puasa pada 10 Muharram. Maka di saat itu kata Rasulullah, oleh demikian aku menambah untuk umatku, kalau mampu puasa Tasu'ah dan Ashura, hari ke-9 Muharram dan hari ke-10 Muharram. Kita dengar, oh ada amalan yang boleh dilakukan dalam bulan Muharram, maka kita pun lock kalender kita, okey aku nak puasa. Maka ini dinamakan zadatsum imanah. Dengar satu benda tentang ilmu agama, maka dia nak tambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri ketiga kepada orang yang beriman dan ke atas Tuhannya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal. Dan sebelum nak tawakal, kena ada usaha. Kita tak boleh jadi macam Pak Belalang. Tahu Pak Belalang? Kan? Dia dua orang datang rumah dia, tanya Pak Belalang, kesian si Belalang. Pergi kerja, cari duit, Pak Belalang tidur aja. Biarlah, sedangkan ulat di dalam batu pun boleh makan. Kata Pak Belalang. Padahal kita perlu, tak boleh nak tawakal terus. Perlu ada usaha. Dan usaha ikhtiar disertai dengan doa. Kemudian baru bertawakal kepada Allah dan serahkan takdir yang baik maupun yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So orang beriman, dia sentiasa bertawakal kepada Allah setelah dia usaha doa dan dia bertawakal. Ini ciri orang beriman. Balik kepada ayat surah Al-Baqarah yang ada kat skrin, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. So saya dah jelaskan, pertama, tuan-tuan dah boleh bawa pulang orang beriman tu apa? 3 ciri tadi. Kemudian wallazina hajaru, dan mereka yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, mencari. Maknanya hijrah ni bukan pindah aja tuan-tuan. Bukan pindah fizikal aja. Oh, saya dah tinggal Bukit Panjang lama lah Ustaz, saya nak berhijrah tempat lain. Bukan pindah sahaja, tapi makna hijrah ini sangat mendalam. Untuk mencari kebaikan dan mempertingkatkan keimanan serta amal-amal soleh. Sebab Rasulullah berada di kota Mekah, disekat dakwahnya. Sehingga kan tahap bila Nabi dah makin menyebarkan dakwah di Mekah, orang-orang Quraisy diketuai oleh Abu Jahal merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Kita tahu kisahnya. Dan di saat itu Allah turunkan firman, hijrahlah wahai Muhammad, kerana mungkin bila berhijrah itu akan mendapatkan kebaikan. Maka perjalanan Rasulullah SAW hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar sampai di kota Madinah. Yang hijrah tu Nabi keluar tu, Nabi tinggalkan family, keluarga. Nabi tinggalkan anak, Nabi tinggalkan tempat lahir yang disayangi. Perlukan pengorbanan. Sebab itu di dalam hadis Al-Imam An-Nawawi, hadis 40,
hadis pertama yang disebut daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai tentang hijrah disertakan dengan innamal a'malu binniyat. Betul tak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu dimulakan dengan niat dan setiap amalan itu bergantung kepada apa yang telah diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia dapat hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah untuk dunia, awi imra'atin yankihuha, ataupun kerana seorang wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang telah diniatkan. Hadis ini menceritakan mengenai tentang seorang lelaki yang mana mencintai seorang wanita yang belum mendirikan rumah tangga. Cantik perempuan tersebut. Ustaz nampak ke? Baca hadis lah. Wanita tersebut, dia suka sangat dengan perempuan ni. Dia nak kahwin dengan perempuan ni. Tapi bila dia nak kahwin dengan perempuan ni memberikan syarat kepada dia. Syarat yang telah diberikan kepada pemuda ini, jika engkau benar-benar mencintai aku, jika engkau benar-benar ingin berkahwin dengan aku, maka hendaklah engkau mengikuti Nabi SAW bersama dengan aku dengan rombongan berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Jadi lelaki ini kerana cinta kepada perempuan tersebut, suka sangat, maka dia ikut daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ada di kalangan kita pemuda ini yang berhijrah bersama dengan kita, tinggalkan keluarga, tinggalkan segalanya, tapi untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Maka Rasulullah pun keluarkan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara yang dilakukan itu bergantung kepada apa yang telah diniatkan. Imam Abu Daud rahimahullah menceritakan, kata Imam Abu Daud, niat dipecahkan dalam agama kita, kata Imam Abu Daud, pecah dua, 50%, 50%. 50% adalah zahir. Zahir tu apa? Kita punya salat, kita punya doa, kita punya sedekah, kita punya puasa, kata Imam Abu Daud. Lagi 50% dalam agama adalah batin. Dan batin ini, kata Imam Abu Daud, adalah niat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pengasas mazhab Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali, kata dia pula, dia bermecahkan dalam agama Islam kepada 3 bahagian. Maknanya dia ada 3 bahagian. 1/3 adalah kata-kata dalam agama. Maknanya kita berzikir, kita berselawat, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ini adalah kata-kata. Solat kita membaca Al-Quran, kata-kata. 1/3. 1/3 lagi adalah af'al, kata Imam Syafi'i, perbuatan. Perbuatan gerak-gerik kita, salat kita, tolong orang, bantu orang, memberi dengan menggunakan tangan, kaki, mencari nafkah dengan perbuatan. 1/3 lagi, kata Imam Syafi'i, adalah niat. Maknanya amal kita bergantung kepada 1/3 niat tadi. So maknanya dengan apa yang kita nak lakukan seharian, dia bergantung pada niat. Tuan-tuan kalau balik lepas ni tiba-tiba kena hujan, contoh, alamak dah basah, mandi. Mandi saja je. Bila kita mandi saja, dia jadi adat, kebiasaan, benda biasa. Tapi kalau kita nak mandi, sahaja aku mandi untuk mensucikan diri aku, supaya aku tidur dalam keadaan bangun malam dapat beribadah dengan segar, contohnya.
Bila kita niat untuk Allah, kita dapat pahala. Boleh ke Ustaz? Boleh tuan-tuan. Pagi-pagi nak pergi kerja, buka gate rumah, niat sahaja aku pergi mencari nafkah ini kerana Allah SWT. Dapat pahala sepanjang hari tersebut. Tapi kalau kita keluar saja keluar, tak jatuh niat, tak dapat pahala. Benda tu jadi benda yang biasa. Duduk kita di kawasan ini, jangan duduk kosong. Jangan lupa baca nawaitul a'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah. Jadi bila kita duduk, kita dengar, tengah dengar ni pun mengelamun juga. Betul tak? Apa lama benda Ustaz berbual ni kan? Tapi duduk kita bukan duduk yang kosong. Dapat pahala, masuk sahaja kerana kita niat iktikaf kerana Allah SWT. Jadi dalam hadis mengenai hijrah tadi, Rasulullah kata apa? Setiap amalan itu dimulakan dengan niat dan setiap perkara itu bergantung kepada niat. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat. Siapa yang ikut kerana aku ikut kerana Allah dan kerana Nabi SAW, dia dapat pahala, dapat ganjaran, dapat apa yang dihajatkan. Tapi barang siapa kata Allah, kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrah kerana dunia yang ingin didapatinya, maka dapatlah dia perkara dunia tersebut. Dan barang siapa fa hijrat wa man kanat hijratuhu lidunya au yusibuha aw imra'atin, ataupun berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang wanita, maka dapatlah dia wanita tersebut. Dan inilah Nabi jelaskan dalam peristiwa hijrah. Maknanya kita masuk dalam tahun baru hijrah ini, kita nak kategori orang beriman, kategori orang-orang yang berhijrah, niat kita nak kena betul. Sebab itu bila kita masuk, nak kena azam sesuatu benda yang baik. Kenapa kamu nak berkahwin? Kerana nakkan harta contohnya. Tak boleh tuan-tuan, dapatlah kita. Kenapa kamu nak berkahwin? Kerana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Dapatlah kita pahala takwa. So, atas dasar tersebut, ayat yang Al-Quran tadi menceritakan kita innallazina amanu, beriman. Yang kedua kita dapat berbalik wallazina hajaru, dan mereka yang hijrah, wajahadu fi sabilillah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Macam mana Ustaz kita nak relevankan benda jihad ni dengan zaman kita, dengan negara kita, tempat kita? Jihad ni saya tahu macam ganas Ustaz. Pegang pedang, pergi bunuh orang, pegang pedang, naik dengan bala tentera dan sebagainya. Jihad pun terbagi pada beberapa bahagian. Pada zaman Rasulullah, kebanyakan jihad sedemikian kerana umat Islam ditindas. Zaman sekarang, alhamdulillah dan syukur kepada Allah, kita dalam keadaan yang aman. Jadi macam mana nak sesuai dengan kita Ustaz? Di dalam hadis Nabi SAW jelaskan, afdalul jihad ayyujahadar rajul nafsahu wa hawa. Sebaik-baik jihad, kata Rasulullah, ke atas seseorang itu adalah melawan nafsu dan kehendaknya. Betul tak? Melawan nafsu dan kehendaknya. Ada dua pilihan, sama ada kita nak rehat di rumah pada malam Jumaat ni, atau kita melawan malas kita, kita langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Dan kita dapat, itu namanya jihad. Kadang-kadang tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila saya interview pasangan yang nak mendirikan rumah tangga, antara soalan saya tanya kepada mereka, ada tak ikuti kelas-kelas maupun majlis-majlis ilmu? Kalau 10 saya tanya, 2 je yang jawab ada. Ini case reality. Sedih. Dan bila saya kata joinlah kelas-kelas agama, hadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, jawapan mereka, kita sibuk lah Ustaz kerja, kita tak ada masa. Allahu Akbar. Dan ditakuti bagaimana kalau kecetekan ilmu untuk membina rumah tangga, ilmu agama tak ada, macam mana nak bina rumah tangga dengan sekukuh pasaknya?
Ada kes-kes yang saya nikahkan baru 2 minggu dah telefon saya dah cerai tuan-tuan. Ini saya tak bohong, kes yang realiti. Ada yang sebulan, ada 2 minggu, ada 3 minggu. Bila saya berkaunseling dengan mereka, bermunakasyah dengan mereka, antara jawapan-jawapan bahawasanya, oh kita tak boleh marah, dia kendak, dia gini. Tak ada komunikasi. Bila saya kata, pernah solat bersama tak? Tak pernah. Solat secara berjamaah antara suami dengan isteri pun tak pernah tuan-tuan. Sedih. Jadi sebab itu kita yang ada anak-anak, mahupun ada yang nak mendirikan rumah tangga, carilah majlis-majlis ilmu, sebab ilmu itu yang akan mempertingkatkan ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadis, Nabi kata, kalaulah aku disuruh untuk pilih banyakkan ibadah dengan banyakkan ilmu, maka aku akan pilih banyakkan ilmu daripada ibadah. Sebab apa? Bila ilmu tinggi, faham ilmu tersebut, maka ibadahnya akan jadi kualiti. Tapi kalau ibadah je banyak ilmu, oh tak payahlah, aku dah pernah pergi dah dan sebagainya, ibadahnya begitu je stagnan dan tidaklah berasaskan ilmu. Oh dulu saya belajar 20-30 tahun dulu begini Ustaz. Padahal ilmu Allah itu luas tuan-tuan. Dan keadaan membezakan ilmu tersebut makin berkembang dan makin berkembang. Jadi sebab itu di dalam jihad kita adalah melawan nafsu dan juga kehendak. Sebab itu kata Rasulullah SAW, Nabi kata apa dalam sepotong hadis, orang yang paling berjaya ialah orang yang semalamnya hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang paling berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Orang yang terpedaya adalah yang semalamnya sama dengan hari ini. Tak ada peningkatan. Jadi sebab itu, kena ada mujahadah, jihad untuk melawan nafsu, melawan malas, melawan kehendak dunia semata-mata untuk mencapai benda yang akhirat. Kemudian Allah firmankan apa lagi? Kita dah belajar, dah berapa benda kita bawa balik? Beriman, dah faham. Hajaru, hijrah, dah faham. Jahadu fi sabilillah, jihad, dah faham. Dan kemudian Allah kata apa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Allah kata apa? Ketiga-tiga golongan ini yang beriman tadi kita mudah-mudahan dalam kategori tersebut. Yang hijrah kita yang sentiasa memperbarui niat kita kerana Allah. Yang berjihad lawan nafsu dan malas kita. Kita ini siapa dia? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dan rahmat Allah. Kenapa kita berdoa? Betul tak? Kalau kita duduk diam aja, ada orang kata saya duduk diam aja tak buat apa-apa pun, tapi saya sihat. Saya duduk diam, saya tak minta apa-apa pun, kerja saya dibayar gaji. Saya duduk diam tak buat apa-apa pun, okey aja. Kenapa engkau pergi sibuk-sibuk nak pergi doa? Kenapa engkau sibuk-sibuk nak pergi solat? Sebab kita nak mencari rahmat Allah. Sebab nanti di padang mahsyar sana, tak ada satu hamba Allah pun yang berani cakap, aku akan masuk ke dalam syurga disebabkan amal ibadah aku yang hebat. Disebabkan aku pergi haji 5 kali, aku pergi umrah 9 kali, aku bersedekah banyak, aku wakaf di masjid banyak, aku beribadah banyak, aku masuk syurga sebab amalan aku. Tak ada satu pun yang berani. Kata Nabi SAW, diceritakan oleh malaikat, pada satu zaman sebelum zaman Nabi, ada seorang hamba Allah yang beribadah, kerjanya beribadah pada Allah. Dia pergi ke atas gunung, dia beribadah kepada Allah, munajat sahaja. Bila dia meninggal, Nabi cerita, Qamakal SAW, bila dia wafat, Allah SWT katakan, maka masuklah kamu ke dalam syurga kerana rahmatku, iaitu kerana rahmat Allah. Dia kata, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam syurga kerana rahmatmu. Masukkanlah aku dalam syurga kerana ibadah dan amal solehku. Maka Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat, ambil orang ini, masukkan dia ke dalam api neraka.
Maka terus Allah jelaskan, siapa yang memberikan engkau nikmat penglihatan walau sesaat. Nikmat penglihatan sekelip saja, kita berkelip saja pun tak dapat membalas jasa baik Allah SWT. Siapa yang memberikan engkau hidung untuk menghidup, siapa yang kau memberikan lidah untuk merasa, itu baru tubuh badan engkau. Belum lagi engkau beribadah di atas gunung, ada pohon-pohon, rezeki yang aku kurniakan, air yang jernih aku berikan untuk kau minum. Belum lagi benda-benda tersebut. Baru bagi itu je dah tak mampu untuk membalas nikmat Allah SWT. Jadi sebab itu, kenapa kita salat, kenapa kita doa? Sebab ingin mencari rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Tuan-tuan, satu ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dalam ringkasan ceritanya, Abdullah bin Mas'ud ceritakan tentang bagaimana cara Nabi SAW tertawa. Makna dia tertawa. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadis tersebut. Nabi kata, aku orang yang mengetahui siapa orang terakhir akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi. Nabi kata, aku tahu siapa orang terakhir masuk ke dalam syurga. Maka sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Ada seorang yang terakhir keluar daripada api neraka setelah diazab, disiksa, dibasuh. Tapi dia beriman kepada Allah. Dia keluar daripada api neraka. Dan keluar daripada api neraka dalam keadaan merangkak untuk menuju ke syurga. Dah habis dah berjuta-juta tahun dihukum. Maka kerana ada sekelumit kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dosa-dosa dah terhapuskan, maka dia pun keluar dan merangkak untuk menuju ke syurga. Maka kata Rasulullah, bila dia merangkak, dengar suara-suara ahli syurga yang sedang happy, gembira, maka dia kata, wahai Tuhanku, tempat tersebut, syurga tersebut dah penuh ya Tuhanku. Boleh tak aku dapat ke tempat yang lain? Dah keluar neraka, merangkak, minta Allah syurga lain pula. Kalau kita, aku sekil kan, betul tak tuan-tuan? Dah kasih can, nak lagi. Sekali aku lesing baru tahu. Tapi Allah SWT kata apa? Allah SWT kata Nabi SAW, Allah SWT mengatakan, baiklah, kamu masih ingat lagi tak nikmat dunia? Dalam hadis kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ingat lagi tak nikmat dunia? Kata lelaki tersebut, masih ku ingat nikmat dunia. Maka kata Allah SWT, bayangkan sesuatu yang paling indah, nikmat dunia, dan kemudian akan kuberikan kepada engkau. Dia bayangkan, dan kemudian dia kata, ya Allah, aku telah bayangkan nikmat dunia tersebut. Kata Allah, dengan ini aku akan berikan 10 kali lebih hebat nikmat dunia yang kau tengah bayangkan. 10 kali lebih hebat. Apa kata lelaki tersebut? Ya Allah, engkau Tuhan yang maha penguasa. Engkau berkuasa, adakah engkau nak mempersendakan aku? Orang tu tanya, adakah engkau nak mempersendakan aku? Dalam hadis tersebut, Abdullah bin Mas'ud kata, kemudian Nabi SAW tertawa. Macam itulah. Nabi dah cerita, terus Nabi tertawa. Kenapa tuan-tuan? Apa maksudnya Ustaz? Kenapa Nabi tertawa tadi? Tertawanya Nabi rupanya adalah kerana Nabi SAW, bila lelaki tersebut tanya lagi dengan Allah, kau dah bayangkan dunia diberikan 10 kali lebih kali ganda lebih hebat daripada dunia nikmatnya, dan kemudian dia kata, biar betul kau nak main-mainkan aku, kau mentang-mentang kau Tuhan, kau nak mainkan aku. Macam itulah dari sudut bahasanya. Tapi Nabi ketawa kenapa? Kerana Nabi merasa pelik dan sinis. Lelaki ini tak tahu ke Allah itu adalah Tuhan yang maha memberikan rahmat dan kasih sayang. Betul tak? Kita tuan-tuan, bila kita kira, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kira berapa banyak dosa kita. Kita muhasabah malam, oh tadi aku mungkin kerja
ada termakan masa yang lain. Kemudian aku terfitnah orang. Lagi zaman sekarang, zaman teknologi. Oh, tadi aku dah fitnah-fitnah, aku jadi keyboard warrior. Oh, aku dah buat ni, aku dah buat tu, aku dah buat ni. Kita bila fikir balik, banyak dosa aku buat. Oh, tadi aku tak sabar, aku terbuat benda ni. Aku termarah orang. Orang tu tak ada salah dengan aku. Aku naik lift tu nak tutup, ada orang kata nanti, aku tekan close. Pop, tutup. Bila tengok-tengok orang tu, bye-bye, kita lambai aja. Banyak benda yang kita buat, tapi pernah tak Allah tarik rahmat kita? Rahmat kepada kita, tak pernah. Kita bangun tidur, semalam kita masih boleh lihat, pagi ni kita bangun, kita masih lagi boleh lihat. Kita bangun tidur, masih sebelum tidur kita boleh bercakap, bangun tidur kita masih lagi boleh bercakap. So inilah rahmat Allah yang mereka harapkan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafur Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala selalu dalam akhir ayat Al-Quran, Allah tak akan gabungkan Ghafurur Rahman, jarang. Selalu Allah SWT akan gabungkan Ghafur dengan Ar-Rahim. Kenapa? Kerana Ghafur tu sifat Allah yang pemaaf. Dia memaafkan, dia membersihkan, dia wa yusfah, dia menghapuskan. Kita tuan-tuan, mungkin kita kata, aku dah maafkan dia, tapi parut ni masih ada. Itu kita. Aku dah maafkan dia. Contoh pasangan kita kan, saya dah maafkan dia Ustaz, dan saya cuba lupakan. Tapi bila dia buat salah, sebakul keluar tuan-tuan. Betul tak? Sebakul keluar. Dulu kau gini, dulu kau gitu, boleh kita keluarkan. Tapi sifat Ghafur, Allah itu adalah Maha Pengampun. Dia memadamkan, dia membersihkan, kemudian dia dah memaafkan orang tersebut. Datang pula Rahim, iaitu menyayangi. Dah maafkan, sayang pula orang tersebut. Kita kalau kawan kita buat aniaya dengan kita, mungkin kita kata, aku maafkan dia lah, tapi kembali macam dulu, no lah. Itu kita. Tapi Allah, dia Ghafur, dia Rahim. Dia dah maafkan kita, kita buat lagi salah, minta taubat. Dia maafkan kita lagi, kemudian kita buat salah. Tapi dia maafkan disertai dengan Rahim, menyayangi kita. Dan indahnya nama Allah ini, Ar-Rahman, Allah menyayangi kita. Secara keseluruhan, semua yang berada di alam. Ar-Rahman, Allamal Quran, kan? Allah SWT menyayangi semua yang ada dalam alam. Tak kira beriman atau tidak beriman. Tapi Ar-Rahim hanya khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah. Dan mereka akan mendapat nikmat sayang itu di mana? Di dalam syurga yang indah. 5 benda kita bawa balik. Memahami sifat iman, memahami sifat hijrah, memperbaiki niat, lakukan amalan semua dengan niat, berjihad melawan nafsu dan hawa, dan dalam masa yang sama kita juga mempelajari yang keempat tadi yang saya jelaskan mengenai tentang mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kita sujud, kenapa kita doa, kenapa kita bersedekah? Kita nak harapkan kasih sayang Allah, dan Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun dan kembali menyayangi kita. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dalam syarahan ini memberikan pengajaran kepada kita insya-Allah, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.